Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak cikgu? Setelah kita mengharungi pelbagai topik pecahan, tambah pecahan, tolak pecahan, darab pecahan, perpuluhan. Kalau pecahan, kita kena samakan penyebut. Penyebut tu kat bawah. Ada yang kecil ikut besar, ada member dan member, ada JSTK. Jadi untuk kemahiran seterusnya, kita kena mahirkan semuanya. Selesaikan soalan penyelesaian masalah. Caranya sama, cuma dia dalam bentuk ayat. Jadi, apa yang awak perlu buat, awak kena mahirkan dahulu apa sebenarnya. Dia sebenarnya ada 4 peringkat sebenarnya teknik Polya ni. Yang pertama, apa yang diberi, apa yang dicari, operasinya apa, selesaikan. Itu teknik Polya. Okey. Tapi yang penting kat sini memang kena kemahiran membaca dan fikirlah. Kalau baca pun tak boleh, cikgu tak boleh nak kata apa, sebab yang jawab soalan tu kamu, bukan cikgu. Jadi pastikan pandai baca dululah ya. Okey, kita tengok soalan ni, contoh ni. Santes, Swillen dan Rokiah mengumpulkan bahan kita semula. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan? Okey, ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga. Okey, apa yang diberi, inilah maklumatnya. Apa yang nak dicari, jumlah jisim bahan kumpulkan tu, maknanya semua. Operasinya apa, tambahlah. Jadi, ceritanya ialah kita kena fahamkan soalan ini contohnya lah. Fahamkan, fikir cara. Jadi, ayat matematik yang penting yang ini. Yang ini ni. Okey. Dan kita pernah belajar ini, kita dah belajar. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Tapi saya tak kisah. Maksud saya, kalau ikut, saya jawablah 2 nombor dulu. Buatlah operasi 2 nombor dulu, baru tambah ni. Okey, yang ini dia buat sekali harum. Dia tambahkan nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Pun boleh lah. Lepas tu kenapa 2 kali 5, 5 kali 2? Ni member dan member. Kenapa dia nak samakan penyebut? Okey, lepas tu dapat 97/10. Okey. Boleh. Okey. So, itu contoh untuk yang pertama. Okey. Baik. Dia kata apa sikit tu? Pelbagaikan soalan seperti berapakah beza antara jisim yang paling banyak dengan jisim yang paling sedikit. Okey. Beza apa beza? Beza tu. Saya ada RM4, awak ada RM1. Berapa beza kita? Nak tahu beza kita, ialah kita kena tolak lah. Okey? Okey, tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Jumlah ahli persatuan sains ialah 140 orang. 3/7 dari jumlah ahli itu ialah murid tahun 4. 1/2 daripadanya pula murid tahun 5. Hitungkan beza bilangan antara tahun 4 dengan tahun 5. Okey, jadi apa datanya, apa yang diberi, jumlah persatuan sains 140. Apa lagi yang diberi, 3/7-nya ialah tahun 4. Apa lagi yang diberi, 1/2 daripadanya ialah tahun 5. Apa yang dicari, beza antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Okey. Baik. Ini kita tak tahu ni, sama ada yang 4 besar atau tahun 5 besar.
Tak tahu. Sebab tu kita kena cari. Biasa beza ni kita dah tahu untuk tahap suara rendah, yang besar, yang banyak, tolak yang kecil, yang sedikit. Okey, jadi wakilkan maklumat dalam jadual. Kita dah belajar daripada, maksudnya ialah darab. Jadi 3/7 daripada 140. 1/2 dari 40. Okey, so kita buat kaedah pemansuhan. Okey, 140 dengan sifar 7. 7 kali 7 dapat 7 kali berapa dapat 7? 7 kali 1. 7 kali berapa dapat 140? 20. Tinggal 3 darab 20, 60. Sambung yang bawah. Jadi bezanya yang besar ialah darjah 5. Okey. Kebetulan soalan yang besar tahun 5. Mana tahu tiba-tiba soalan yang besar tahun 4. Dia tak penting. Yang penting tak kisah siapa besar siapa kecil. Yang penting nak cari beza ialah yang besar atau yang kecil. Okey. Okey, jadi berbeza bilangan antara murid tahun 4 dengan tahun 5 ialah 10 orang. Okey, boleh. Berapakah ahli yang bukan daripada murid tahun 4 dan tahun 5? Tak. Okey. Dah beritahu dah ni 10 orang. Lepas tu dia bagi soalan pula, berapakah ahli yang bukan daripada tahun 4 dan 5? Okey, maksudnya kita tahu jumlahnya. Tak ada. Sebab kita tahu semuanya 140. Tahun 4 dah dapat iaitu 60. Tahun 5 iaitu 70. Kalau awak tambahkan 70 dengan 60 baru 130. Ini 140. Ada lagi berapa? Yang lebihnya itulah bukan budak tahun 4 dengan tahun 5. Okey. Tengok, minta murid menyelesaikan jika berkumpulan, jika berbanding 210 pula, jika dibanding 210. Suka hati mana-mana boleh. Okey, itu contoh 2. Okey, contoh 3. Okey. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Okey, beza maksudnya tolak. Okey, so datanya apa? Einstein jaraknya 2.15. Pythagoras 1.15 lebih daripada Newton. Newton tu mana? Newton tu 3.1 meter. Okey, Pythagoras ni bukan 1.15. Dia lebih daripada Newton. Lebih 1.15. Lebih daripada Newton. Newton tu 3.1. Maknanya nak cari Pythagoras ni, awak kena tambahlah. Sebab dia asalnya sama dengan Newton, tapi Pythagoras ni ada lebih sedikit 1.15. Okey. Jadi ni yang cikgu cakap ni. Kaedah Polya. Diberi, dicari, operasi, selesaikan. Okey. 3.1 meter Newton. Pythagoras 5. Einstein 2.5. Yang dicari beza jarak pergerakan antara Pythagoras dengan Einstein. Okey, masalah sekarang ni yang kita tahu Einstein dah tahu. Pythagoras tak tahu. So langkah pertama awak kena carilah Pythagoras dulu. Okey, dia gunakan kaedah gambar rajah. Sebab saya dah cakap tadi Pythagoras dengan Newton adalah sama, tapi dia kata Pythagoras lebih 1.5. So nampak kuning lebih. So bila lebih, Pythagoras tu lah yang paling, kalau awak nak gambar ni, paling panjang. Betul. Okey, so nak dapat Pythagoras macam mana? Awak tambahkan dulu 3.1 tambah dengan 1.15. Dah dapat, awak tolakkanlah dengan 2.15. Kenapa tolak cikgu? Sebab soalannya nak cari beza antara Pythagoras dengan Einstein. Kalau dia kata Pythagoras dengan Newton, tak payah cari. Awak dah tahu dah jawapannya 1.15. Buat apa nak cari lagi bezanya? Faham? Okey. So buatlah macam biasa, awak tambahkan dulu baru tolak. Dapatlah. Okey, hitungkan beza jarak antara Newton dengan Einstein. Newton dengan Einstein. Okey, Newton dengan Einstein. So 3.1 tolak dengan 2.15. Itu masuk beza. Okey. So cikgu bagi 3 dulu, nanti cikgu sambung. Ada lagi ni. Lepas 3 ni ada contoh yang keempat.
Okey. So cikgu beri nombor 3 dulu. Nanti jawab soalannya. Okey? Alhamdulillah.